Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, penonton, pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini sudah hari Sabtu dah kita hari ini, semalam hari Jumaat. Hari ini Sabtu 18 Safar 1443 Hijriah bersamaan 25 September 2021 Masihi. Jadi hari ini kita akan masuk bahagian akhir dah. Bahagian akhir ni dipanjang sikit ayatnya. Tak tahulah sempat atau tidak. Tak apalah, kita cubalah untuk habiskan sebab menarik ayat ni berhubung dengan hukum salat malam yang asalnya wajib, kemudian hukum itu digantikan kepada sunat. Ini menggambarkan luasnya rahmat Allah, asalnya wajib, kemudian setelah berlalu beberapa tempoh ditukar menjadi sunat dengan sebab ada tiga alasan, tiga sebab. Walaupun sunat tapi nisbah kepada Nabi tetap wajib bagi umat baginda, untuk kita semua hukumnya adalah sunat. Dan di antara intisari ayat akhir ni, satu ayat sahaja. Pertamanya Nabi SAW dan para sahabat bangun beribadat waktu malam kurang daripada kadar yang dikehendaki. Sama ada kurang daripada 1/2, 2/3, yang itu dimaafkan sebab kadar panjang pendek masa malam siang ni Allah Ta'ala yang tentukan dan dia berubah dari semasa ke semasa. Kemudian yang kedua, kadar malam siang Allah Ta'ala yang tentukan. Kita pun boleh lihat dari sudut pukul berapa maghrib, pukul berapa subuh. Mungkin bulan lepas lain, sekarang ni lain, mungkin akan datang pula 2-3 minggu lagi lain pula waktunya, mungkin subuh lebih awal lagi dan maghrib lebih, wallahualam, mungkin lebih lewat. Itu kena tengok takwim lah. Dan akhir sekali, hukum salat malam sebagaimana diberitahu tadi menjadi sunat atas faktor 3. Ada orang yang sakit, ada orang yang bermusafir, dan ada orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Dan ketiga-tiga faktor ini memberikan masyakkah ataupun kesulitan untuk mereka bangun malam. Sebab kita perlu kepada rehat yang lebih bagi orang yang sakit khususnya. Baik, kita baca dulu ayat yang terakhir ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahu nazim. Itu ayat 20, ayat akhir surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lam, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, annaka, bahwasanya engkau secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun malam adna kurang daripada kadar sulusayil lail, 2/3 malam. Ini sulusayi. Asalnya sulusaini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu asalnya sulusaini. Tapi disebabkan kalimah sulusaini diidhafah, disandarkan kepada al-lail, maka hukum mudhaf ilaih dia kena hazaf nun, jadi sulusai. Min sulusayil lail, kurang daripada 2/3 malam, ataupun kurang daripada nisfahu 1/2, atau boleh jadi kurang daripada sulusahu 1/3. Dan ketiga-tiga kadar ini dah disebut di awal surah, 2/3, 1/2, 1/3. Bukan Nabi sahaja, termasuklah ta'ifatun minalladzina ma'ak, dan juga sekumpulan ataupun segolongan daripada para sahabat yang bersama dengan Nabi pun mereka bangun juga. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala dialah yang telah mentakdirkan, yuqaddir, takdir, menentukan kadar tepat malam dan siang. Jadi malam dan siang ni berubah, dia tidak tetap. Macam solat subuh lah, solat subuh kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat sedikit. Maghrib pun begitu juga. Jadi perubahan subuh pukul berapa, maghrib pukul berapa menentukan kadar panjang malam siang. Cuma kita di Malaysia tak ketara sangat ketentuan malam siang panjang pendek. Yang lebih ketara kalau negara yang lebih atas, di bahagian macam di Korea, Jepun, ataupun di di Jordan, yang lebih atas lagi, sebab ada orang mengalami musim yang kalau sejuk memang ada sejuk. Kalau di Mesir contohnya musim sejuk, saya pernah berpuasa di sana masa pergi ke Mesir bulan Ramadan. Maghrib dia awal tak sampai 5:30 dah maghrib. Subuh dia lewat. Jadi waktu malam panjang, musim sejuk malam panjang. Kita lebih kurang hampir sama lah. Alima allan tuhsuhu. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu sekali-kali tak mampu dapat menghitungnya. Maksud menghitung, mengira dengan tepat. Tuhsu, untuk mengira dengan tepat kadar malam 2/3, 1/2 dan 1/3. Maka dengan sebab itu fataba alaikum, dia memaafkan kamu. Taba di sini maknanya Allah Ta'ala memberi kemaafan atas ketidakmampuan untuk bangun malam dengan kadar yang disebut tu. Sesiapa yang belajar matematik memang tahulah kadar 2/3 lebih banyak daripada 1/2, 1/2 lebih banyak daripada 1/3. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Oleh itu bacalah apa-apa yang mudah, mana-mana yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Ini baca untuk solat malam. Jadi ini timbul persoalan. Ada jemaah yang tanya macam mana kalau baca, letak satu mushaf, naskah Quran yang besar kat depan, letak rehal yang tinggi pun boleh juga. Tapi kalau kita boleh hafal, boleh baca mana-mana ayat yang kita hafal, itu pun dah dikira mencukupi. Jika kita nak letak mushaf yang besar depan, pastikan kita boleh baca dengan lancar lah. Maknanya ayat tu cuma kita tak hafal, kita boleh baca dengan lancar, dengan baik. Jadi baca apa-apa yang mudah. Apa yang mudah. Sebab Al-Quran ni ada ayat yang agak mencabar, yang payah untuk sebutannya. Ada yang lebih mudah. Alima an sayakunu minkum marda. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Sebab sakit sihat ni Allah Ta'ala yang tentukan. Ia perkara lumrah dalam kehidupan. Tidak mungkin kita hidup selama-lamanya kita sihat. Ada kali kita sakit. Jadi kita kena redha, dan kaedahnya kita kena berusaha untuk cari penyembuh obat bagi kesakitan. Ada orang yang sakit, jadi dia tak dapat bangun malam. Wa akharun, ada golongan lain pula, yadribuna fil ard, mereka keluar bermusafir. Yadribuna sama maknanya pukul.
Daraba yadribu pukul, bukan pukul tanah. Pukul di sini mana berjalan jauh, memerlukan banyak melangkah, bergerak. Mereka berjalan jauh di atas muka bumi ya bataruna min fadlillah, kerana mencari kurniaan Allah. Maksudnya untuk mencari rezeki yang mungkin lebih banyak di tempat lain. Dan golongan ketiga wa akharun, ada golongan lain yang yuqatiluna fi sabilillah, mereka keluar untuk berperang fi sabilillah. Ni atas ekspedisi jihad fi sabilillah, untuk berdakwah dan untuk berjihad. Jadi orang berjihad ni memanglah dia letih, bermusafir, berjalan jauh. Jadi untuk bangun malam itu sesuatu yang agak berat. Kalau bangun, alhamdulillah. Tak dapat bangun pun, itu berlihat kepada keadaan. Maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Diulang sekali lagi, faqra'u ma tayassara min. Maksud baca di sini, baca dalam solat malam. Ataupun solatlah apa-apa yang mudah. Kalau ada orang tanya berapa rakaat untuk solat malam, tak ditentukan oleh Nabi. Nabi hanya beritahu salatul lail masna masna, solat malam 2. Maksudnya sekali solat satu takbiratul ihram, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa banyak terpulang. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tak ada limit. Cuma Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, beritahu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Ada riwayat sebut 13. Biasanya 11 rakaat, tak kira bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini salat yang fardu. Yang tadi berbicara tentang salat sunat malam. Tunaikanlah salat yang fardu dan tunaikanlah zakat harta benda. Ini perintah salat dan zakat ni dia, sebab tu ayat 20 ni dia terkemudian sedikit berbanding dengan ayat di awal surah Al-Muzammil. Walaupun surah yang sama tapi dia tak turun serentak. Itu kita kena faham. Ayat Quran setengah ayat dia tak turun serentak. Macam surah Baqarah yang panjang tu. Surah Baqarah dinamakan surah Madaniyah, tapi sebahagian ayat turun di Mekah, tapi kebanyakan ayat turun di Madinah. Baik. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjam di sini sedekah yang sunat. Lakukanlah ibadat sedekah yang sunat. Zakat itu sedekah yang wajib. Kenapa disebut pinjam? Kerana ada jaminan Allah Ta'ala akan bagi pulangannya nanti dengan ganjaran pahala yang besar, kebaikan yang banyak, dunia akhirat. Maka disebut sedekah sunat itu sebagai beri pinjam kepada Allah. Al-Qardul Hasan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa sahaja yang telah kamu lakukan untuk diri kamu, apa-apa sahaja kebaikan yang kita buat, dijamin oleh Allah. Tajiduhu, kamu akan dapati ia ada di sisi Allah. Maksudnya ada ganjarannya atas kebaikan yang kita buat, yang mana ganjarannya adalah khairan, huwa khairan, ianya lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar balasan pahalanya. Sebab soal pahala ni bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Kebaikan yang kita buat di dunia, ada jaminan kita akan dapat ganjaran yang jauh lebih besar di akhirat nanti. Dan akhirnya surah ini ditutup dengan perintah untuk beristighfar. Mintalah keampunan kepada Allah. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat ghafur, maha pengampun, lagi maha mengasihani, maha penyayang. Dah selesai ibadat sunat, disuruh solat, zakat, dia akhiri dengan perintah untuk beristighfar. Sebab istighfar ni tak semestinya kerana kita buat dosa. Istighfar ni mungkin kerana berlakunya taksir, berlakunya kecuaian ataupun ketidaksempurnaan dalam ibadat yang kita lakukan, maka kita memohon ampun kepada Allah atas kelemahan kita. Baik, kita kembali kepada awal ayat untuk kita tadabbur. Yang pertama apa dia? Ayat ini menunjukkan rahmat Allah. Ini poin penting. Apabila Allah Ta'ala beritahu dia mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui dan memang dia bersifat maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu bahawa engkau ya Muhammad bangun salat tahajud dengan tempoh yang kurang daripada 2/3. Ataupun kurang 1/2, kurang 1/3, itu dimaafkan. Sahabat-sahabat pun bangun juga. Maka soal berapa banyak jumlah ataupun kadar masa yang Nabi dan para sahabat bangun, itu tak penting. Yang pentingnya mereka telah melaksanakan perintah itu dengan baik. Dan kita tahu dah disebut di awal surah,
Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk kumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaih. Sama ada bangun malam itu kecuali sedikit sahaja kamu tidur, sama ada bangun 1/2, 1/3 ataupun lebih daripadanya. Jadi Nabi dah patuh kepada perintah ni, dah laksanakan. Cuma timbul persoalan tadi, adna maknanya aqallu, kurang, tak sampai kadar tu. Sebab untuk tahrir al-waqti al-ma'muru bihi masyaqqah 'alan nas. Untuk seseorang manusia tu dia nak pastikan tepat waktu sebagaimana yang Allah Taala perintahkan ni payah sebenarnya. Sebab kita faham zaman Nabi tak ada jam. Zaman sahabat dulu memang tak ada jam ni, kurang ke berapa baru je ada jam. Sebab tu kalau dah masuk waktu subuh, dia kalau di negara Arab mudah dia boleh tengok di sebelah timur, kalau dah nampak fajar sadiq dah mula muncul, maka dilaungkan azan. Sebab zaman Nabi dia 2 kali azan subuh. Azan pertama dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Azan yang pertama ketika munculnya fajar yang kadzib, fajar dusta. Dusta ni fajar yang bukan yang sebenar. Dia macam mana nak cerita? Kena cari sendirilah. Fajar kadzib dan fajar yang sadiq. Dia beresanya antara di kemunculan dia tu dalam bentuk horizontal dan vertikal. Itu kalau bahasa Inggerisnya begitu ya. Kalau yang kita nampak tak ada gambar dia. Ustaz Ahmad Rushdam bawakan di situ perbezaan antara fajar sadiq dengan fajar kadzib. Ini yang kita kata zaman Nabi ni susah nak tentukan. Kita sekarang ni senang sebab dah ada takwim. Kita rujuk takwim je pukul berapa subuh. Pukul berapa untuk persiasan. Ada bezanya antara fajar sadiq, dia secara horizontal, melintang. Bahasa Inggeris kata horizontal. Tapi fajar kadzib kemunculannya secara menegak, secara vertikal. Itu biasanya antara vertikal dengan horizontal. Tapi kita tak perlulah bersusah payah waktu dekat subuh kita keluar rumah kena tengok sebelah timur. Fajar ni fajar sadiq ke fajar kadzib, fajar yang muncul cahaya itu secara menegak atau melintang, sebab kita dah ada takwim. Tapi bagi zaman dulu, zaman sahabat, zaman Nabi SAW itulah. Jadi bila dah muncul fajar kadzib ataupun belum fajar yang sebenar lah, didaungkan azan yang pertama oleh Bilal bin Rabah. Kemudian bila dah hampir subuh munculnya fajar sadiq, ditugaskan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang sahabat yang buta. Kalau orang lain tak beritahu, sekarang dah masuk waktu subuh, dia tak tahu sebab dia buta. Tapi dia ditugaskan sebagai seorang muazzin, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi untuk menentukan fajar, zaman kita sekarang ni mudah. Ni ayat ni nak berceritakan zaman Nabi dulu. Ketika ayat ni turunkan, maka Nabi tak tahu dengan tepat berapa ukuran waktu. Maka atas sebab itulah dimaafkan. Baik, kita terus kepada fasa berikutnya. Kerana Allah Ta'ala yang menentukan malam dan siang. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala yang menentukan malam dan siang. Mungkin para jemaah dah tahu. Kita Malaysia ni, alhamdulillah, kita ni di garisan Khatulistiwa, garisan yang sama. Maknanya panjangnya sama. Berbeza dengan kalau ada orang Eskimo di kutub utara dan kutub selatan. Sebab kedudukan bumi dia punya antara hemisfer utara dengan selatan, dia condong. Dia condong. Jadi proses yang berlaku ni kalau kita belajar geografi, apabila kutub utara mengalami tempoh siang, siangnya lamanya 6 bulan berterusan, maka pada masa yang sama kutub selatan mengalami waktu malam 6 bulan. Satu ketika bila kedudukan bumi yang beredar mengelilingi matahari ini berada pada posisi yang lain, kutub utara pula mengalami malam 6 bulan, kutub selatan pula 6 malam siang, terbalik pula. Dan fakta ni memang tepatlah sebab dah ada rakyat Malaysia yang dah pergi ke kutub utara, kutub selatan, buat penjelajahan sampai ke sana. Kita dengar berasa takut sebab terlalu sejuk. Cuacanya, dia punya suhunya terlalu sejuk. Baik, kembali kepada persoalan yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala menentukan malam dan siang, itu kaedahnya. Kita lihat dalam ayat yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Banyak ayat ni dalam
Quran, antaranya kita boleh rujuk dalam surah Al-Hadid. Kemudian dalam surah Ali Imran pun ada juga. Kalau surah Al-Hadid, di awal surah, muka surat 538. 538 ayat yang ke-6. 538. Antaranya dalam ayat surah, banyaklah, dalam surah Al-Haji ada, surah Luqman ada, surah Fatir, semuanya hampir sama, membawa kepada maksud yang sama. Akhir sekali surah Al-Hadid, bawah sekali itu nombor 4 surah Al-Hadid, yulijul laila fin nahar, dialah Allah yang memasukkan waktu malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Apa makna memasukkan? Yulijul lail, memasukkan malam ke dalam siang. Dulu sekarang ni subuh, kita kata subuh sekarang ni 5 minit dekat dengan pukul 6. 5 minit pukul 6. Kemudian satu ketika subuh tu mungkin lewat sedikit lah, 6-5 minit ke apa ke. Jadi waktu pukul 6 tu, pukul 6, sekarang ni pukul 6 dah kira siang sebab subuh sebelum pukul 6. Satu masa nanti mungkin pukul 6 tu belum subuh. Jadi pukul 6 tu dah dikira sebahagian daripada malam. Ada kalanya subuh awal, mungkin subuh 5.40 pagi, subuh awal. Jadi waktu pukul 6 itu dah siang. Tapi sekarang ni bukan pukul 6, pukul 5.50. Sekarang ni, waktu itu dah siang lah sebab subuh lebih awal, subuh 5.30, 5.40. Tapi sekarang belum subuh sebab subuh agak lewat. Jadi pertukaran waktu solat atau perubahan cepat lambat solat subuh dan maghrib, itu yang maksud memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Yalah, kita di Malaysia ni tak ketara sangat, khususnya negara yang mengalami 4 musim. 4 musim. Kalau sesiapa yang ada pengalaman berada di negara Eropah, kita pun tak pernah sampai sana. Kalau musim sejuk, yang saya tahu, biasanya malamnya lebih, tak tahulah kalau di negara Arab, kalau musim sejuk, malamnya lebih panjang. Malam lebih panjang. Ada seorang kawan tu, anak dia belajar di Jerman. Dia cerita belajar di Jerman, bulan puasa punyalah, dia kata sungguh-sungguh mencabarlah. Sebab waktu siangnya panjang. Dia terpaksa puasa lama. Itu kita pernah dengar ada umat Islam yang tinggal di negara-negara Eropah yang lebih ke utara, seperti di Norway, di Sweden contohnya, yang lebih ke atas. Dia orang terpaksa berpuasa sungguh lama, lebih daripada 12 jam sampai 15-16 jam tempoh puasa, sebab subuh dia awal dan maghrib dia lewat. Itu khabar yang kita dengar daripada orang di sana lah. Itu ketentuan daripada Allah. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Sebab dia yang menciptakan malam dan siang, menyebabkan berlakunya perubahan waktu. Sebab itu waktu malam siang, bila kita berada di waktu awal siang dan waktu awal malam, kita disuruh untuk bertasbih, memuji Allah. Khususnya subuh lah. Waktu subuh. Baik, kita lihat ayat ni dalam surah Ar-Rum. Ayat ni di antara ayat yang kita disunatkan baca untuk zikir waktu pagi dan petang. Muka surat 406. 406. Bermula ayat 17. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah ketika kamu berada waktu tumsun. Tumsun waktu petang. Waktu petang. Dan juga ketika kamu berada di waktu pagi, waktu subuh. Waktu petang tu mana waktu awal malam. Waktu subuh tu waktu awal siang. Waktu awal malam, waktu matahari dah nak terbenam. Waktu awal pagi, waktu subuh, waktu matahari dah nak naik. Waktu matahari dah muncul. Waktu ni Allah Ta'ala suruh kita ingat kepadanya, bertasbih, menunaikan solat. Kemudian kita lihat dalam ayat yang kita ada dah. Kita disuruh untuk bertasbih, memuji Allah waktu petang, waktu pagi. Itulah adanya zikir-zikir, wiri-wiri yang perlu kita baca untuk dibaca waktu pagi,
waktu petang. Di antaranya pernah kita sentuh tentang Sayyidul Istighfar. Kita lihat sedikit Sayyidul Istighfar ni, besarnya kelebihan istighfar ni kalau kita baca pagi dan petang, iaitu tulis perkataan Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya melalui riwayat Shaddad bin Aus. Matanya berbunyi, apa hadisnya, atau tengok hadisnya atau dalam islamwi.com. Sebab doa Sayyidul Istighfar ni kita disuruh baca pagi dan petang. Sayyidul Istighfar ialah seseorang tu berkata ataupun dia membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha, dia ada sambungan dia mata hadis ni. Nabi kata man qalaha. Tak ada sambungan, dia ada matan sambungan dia. Man qalaha muqinan biha. Sesiapa yang membacanya dalam keadaan dia yakin, baca bila tu? Baca di waktu petang. Katakanlah dia baca waktu petang dalam keadaan dia yakin, lalu tiba-tiba famata, dia mati pada malamnya, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Baca waktu petang, kalau mati malamnya dalam keadaan dia baca, dia yakin Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk dosanya. Ya betul, doa ni ada dalam maksurat. Tapi yang menariknya sebab bila Nabi sebut di akhir doa ni, Nabi kata sesiapa yang membacanya di waktu petang, dia ada kaitan dengan petang dan juga pagi. Kita lihat yang lengkap dalam syarah dia kalau ada. Tu di akhir hadis Nabi kata waman qalaha minan nahar muqinan biha. Sesiapa yang berkata membaca doa ni waktu siang. Waktu siang ni waktu pagilah, waktu awal pagi, muqinan biha, dan kadang dia yakin dengannya. Lalu famata min yaumihi qabla an yumsiya. Lalu dia mati pada hari itu sebelum tiba waktu petang. Pagi itu dia dah baca dah doa ni, doa Sayyidul Istighfar, fahuwa min ahlil jannah. Maka dia dijamin ahli syurga. Kenapa? Sebab kelebihannya diampunkan semua dosanya. Maka ada jaminan bahawa dia ni ahli syurga. Wa man qalaha minal lail, sesiapa yang berkata ataupun membaca doa Sayyidul Istighfar waktu malam. Waktu malam merujuk pada waktu awal malam, waktu petang ataupun lepas maghrib, dalam keadaan wahwa muqinun biha, dia yakin dengan apa itu. Yang pentingnya bila kita baca doa, kita baca apa-apa ayat, sekarang kita fahamlah. Kita faham apa yang kita baca, apa yang kita minta. Kita minta di sini supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita mengaku ada dosa yang kita lakukan dan kita mengaku betapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita baca dengan kita sedar, kita faham, kita yakin. Lalu tiba-tiba orang tu famata qabla an yusbih. Lalu dia mati sebelum tiba waktu pagi. Dia baca waktu malam dan waktu pagi dia dah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Maka dijamin, Nabi kata fahuwa min ahlil jannah, dia ahli syurga. Kita nampak simple je doa ni. Baca sekali pagi, sekali petang. Kalau baca 3 kali lagi baik. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Bukhari dalam sahihnya daripada sahabat yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Jadi bila kita dah tahu, kita cubalah untuk istiqamah mengamalkannya. Khususnya pagi dan petang. Jadi kita kembali kepada perbincangan tentang Allah Ta'ala yang menentukan yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala yang menentukan apa tadi? Pagi dan petang. Alima allan tuhsuhu. Dia mengetahui bahawa kamu tak mampu untuk menghitungnya, mengiranya dengan tepat. Iaitu sama ada nak lebihkan dengan 2/3 atau nak kurangkan 1/3, itu memang sukar lah. Allah Ta'ala sedia mengetahui memang sukar. Jadi dia memberi keringanan dengan apa yang lebih mudah untuk kamu. Sama ada sawa'an zada ala al-muqaddar, di sama ada ditambah tak ada atas apa yang telah ditentukan ataupun naqasa ataupun dikurangkan, itu diberi kelonggaran. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran.
Para jemaah yang dirahmati Allah, kita orang Melayu, saya tak tahulah kalau ada dalam kalangan jemaah hari ni orang Arab, tak tahulah. Mungkin asal keturunan Arab, kita orang Melayu. Sebab tu kita nak baca Quran, ada ayat yang kita rasa mudah. Ada setengah tu orang tu dia rasa ayat ni payah bagi dia. Mungkin bagi kita mudah, bagi dia tidak mudah. Pengalaman saya kalau mengajar budak-budak di sekolah, susah sebenarnya kita nak betulkan lidah dia orang ni. Contohnya pernah lah, suruh budak-budak ni hafal surah Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah bal huwal haq bal huwal haq. Pelajar ni pelajar tingkatan 6. Tapi ada yang baca bal huwa haq, bal huwa haq. Kata bal huwal haq. Kena angkat lidah ke langit supaya Alif Lam Al-Qamariyah tu nyata pada sifat izharnya. Kita kata kenapalah budak ni susah. Itulah, orang ni tak sama lidahnya. Kita boleh baca dengan betul, alhamdulillah. Bal huwal haqqu mir rabbika. Tapi susah bagi dia. Dia duk baca bal huwa haq, bal huwa haq. Okeylah, bila kita tegur dia boleh betulkan. Tapi lain waktu bila dia tasmi', dia perdengarkan hafalan dia, dia ulang balik yang salah tu. Bal huwa haq. Letihlah kita. Jadi untuk Quran ni kita cubalah untuk perbaiki bacaan kita supaya betul, tepat. Dan untuk solat malam, bacalah apa-apa yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa-apa yang mudah. Kita tak perlu nak taklifkan diri kita untuk baca panjang kalau kita tak mampu baca panjang. Kalau ayat tu susah, tak apa, kita pilih apa-apa yang lebih mudah. Kalau surah surah Al-Qamar tu agak payah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu. Inna idzal lafi dhalalin was'ur. Jadi kedudukan ayat tu agak sebenarnya susah bagi orang ajam. Dan adalah beberapa tempat dalam Quran yang sebutan tu agak payah. Qala sanashuddu adudaka. Adudaka itu dalam surah Al-Qasas. Huruf dad yang isti'la bertemu dengan huruf dal istifal. Jadi susah. Bagi orang yang dah biasa ulang, dah hafal, mungkin agak mudah lah. Tapi bagi orang yang pertama kali nak belajar tu memang agak susah. Qala sanashuddu adudaka. Jadi orang Kelantan kata belik lidah. Jadi tewing habis, susah. Sebab apa? Sebab kita tak biasa dengan kalimah-kalimah yang agak sukar. Jadi yang tu untuk salat malam, tak apa, kita tak perlu ambil ayat yang susah. Kita baca apa yang lebih mudah. Ni ayat berapa ni? Ayat 35 surah Al-Qasas. Qala sanashuddu adudaka. Itu yang suka sikit sebab dad dal. Kemudian apa lagi yang susah? Sebab ayat Quran suruh kita baca yang mudah. Pada faqra'u ma tayassara minal Quran, diperintahkan untuk kita baca yang mudah. Kalau kita bertemu dengan yang susah tu, kita cuba setakat yang kita mampulah. Yang untuk salat malam kita ambil yang mudah-mudah. Contoh yang lain kita boleh lihat dalam surah Yunus ni pun agak payah juga. Muka surat 219. 219 ayat 92. 219. Ini sajalah nak sebagai tambahan untuk kita lihat dalam Quran ni ada ayat yang agak payah sedikit untuk bacaannya. Fal yawma nunajjika bi badanika litaku. Tu. Kena beringat, kena susun atur lidah kita takut tersilap sebut. Tersilap apa dia punya panjang pendek sebutan huruf. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Mungkin bagi orang yang rasa mudahlah. Ada setengah orang kata agak payah. Nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kadang-kadang setengah huruf tu terlebih sebutannya. Terlebih tanpa sengaja lah. Sebab agak suka untuk sebutannya. Jadi yang pentingnya baca apa yang mudah. Ada seorang sahabat yang dikenali dengan, tak tahulah, tak disebut nama tu, orang yang disebut Al-Muslim, orang yang buruk solatnya. Buruk solat maknanya dia datang ke masjid, dia solat dengan cepat ni. Akhirnya Nabi tegur dia lah, dia datang, Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Dulu kita dah bincang hadis ni. Nabi kata solat sekali lagi, kamu belum solat.
Dia pun kembali solat kali kedua. Dia datang jumpa Nabi beri salam. Nabi kata, kamu belum solat. Kamu kena ulang balik solat kamu tadi tak sempurna. Sampailah kali ketiga, akhirnya Nabi ajar kepada dia, bila kamu nak solat, kamu kena menghadap kiblat, thumma kabbir, kemudian kamu bertakbir, kemudian Nabi sebut, thumma qra'. Kemudian kamu bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah untukmu daripada Al-Quran. Ada hadis yang menyebut gitu. Nabi suruh baca apa yang mudah. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, setahu saya lah, jumhur memang majoriti ulama fiqh mengatakan wajib baca surah Fatihah. Sebab itu satu rukun ya. Fatihah ni dia anggap rukun. Man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fala salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dikira sah salat bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Surah Fatihah wajib dibaca. Kalau dia rasa susah lah. Tapi rasa surah Fatihah ni tak susah. Susah. Ada ulama yang mengatakan boleh dia baca mana-mana ayat berdasarkan perintah Nabi kepada lelaki tadi. Nabi kata, "Tsumma qra'", bacalah apa yang mudah untuk kamu daripada Al-Quran. Bacalah apa yang mudah. Tapi surah Fatihah, selagi kita mampu untuk baca, kita kena baca. Tak dikira salat. Dalam hadis lain disebut, salat yang ditinggalkan bacaan Fatihah dianggap fahiya khidajun. Fahiya khidajun. Fahiya khidajun. Diulang 3 kali. Salat itu dianggap cacat ataupun dianggap tidak sempurna. Jadi salat, kalau tak baca surah Fatihah, hukum asalnya tidak lengkap, tidak sah. Pengecualian kepada orang yang kita kata mungkin dia ni mu'allaf, yang baru memeluk Islam. Orang yang baru memeluk Islam. So kita kata macam mana nak ajar pada dia? Tak apa, peringkat awal dia solat tanpa baca apa-apa. Dia ikut je imam tu. Rokok, sujud. Kemudian dia belajar sedikit demi sedikit bacaan-bacaan dalam solat. Sehingga dia boleh baca apa yang dia boleh baca. Dan dia teruskan solat dengan cara yang sebegitu. Hadis ni menggambarkan kewajipan baca surah Fatihah. Rasanya tak ada masalah untuk surah Fatihah. Cuma untuk ayat-ayat yang lain, kalau seseorang tu rasa susah, dia boleh ambil apa yang lebih mudah untuknya. Jadi agama ni tak nak menyusahkan kita. Agama ni Allah Ta'ala tidak jadikan bagi kita kesusahan. Termasuklah dalam ibadat salat dan pilihan ayat yang kita nak baca dalam salat. Kena ingat, agama ni bersifat mudah dan nak memudahkan. Cuma kita tak boleh mengambil sikap mudah. Agama ni bersifat, Nabi kata, inna dina yusrun. Kan ada hadis Nabi sebut, inna dina yusrun. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ni mudah. Sebab tu dalam ayat tadi, orang bangun salat malam, dia baca apa yang mudah untuk dia lah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah untuk kamu daripada Quran. Yang pentingnya bangun malam untuk salat. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu menyukarkan diri dengan agama, maksudnya bersusah payah dalam perkara yang tak perlu untuk dia buat begitu, melainkan dia akan jadi susah. Walan yushadda dina ahadun. Tidaklah menyusahkan seseorang tu dalam urusan agama. Tengok tu. Yushad, itu fi'il tu, dia punya fa'ilnya ahadun. Ad-din tu jadi maf'ulun bih. Bukan agama yang menyusahkan seseorang. Seseorang tu nak menyusahkan diri dalam beragama, maksudnya takalluf. Ini takalluf. Ini yang saya bincang malam tadi bila timbul persoalan tentang buat majlis baca Yasin dalam Google Meet. Kita kata tak perlu. Perkara tak perlu, masing-masing boleh baca sendiri. Kalau kita nak baca itu pun kita boleh baca, kecuali untuk belajar lain. Belajar ni sebab kita perlu kepada ada orang yang bimbing kita. Maka Nabi kata fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu. Maka hendaklah kamu perbetulkan cara kehidupan beragama, dekatkan diri dengan Allah, dan teruskanlah merasa abshiru ni, berikanlah khabar gembira bahawa agama ni mudah dan tidak menyusahkan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah sama ada waktu pagi, waktu petang, ataupun wasyai'in minad duljah, sedikit daripada waktu malam. Dia ada sambung lagi hadis tu, ada penamatan dia tu. Wasta'inu bil ghudwati war rauhati wasyai'in minad duljah. Mintalah bantuan kepada Allah sama ada waktu pagi, waktu petang, dan sedikit daripada waktu malam. Maksudnya, tak kira kita beribadat pagi, petang, malam, kita memohon kepada Allah supaya segala urusan agama kita boleh laksanakan dengan baik dan tak terasa perkara itu payah. Kerana agama ni asalnya bersifat yusrun, mudah.
Agama ni bersifat mudah. Contohnya kita lihat mudah. Bukan setakat dalam solat malam, sebab ini solat sunat. Kita dah 7.20 dah. Itulah dia berasa dah ni. Tak ada nak ambak sebab ayat ni banyak cerita. Kita lihat dalam ayat berkenaan dengan tayammum. Dalam ayat yang ke-berapa tu? Ayat yang ke-6 rasanya. Surah Al-Ma'idah. Awal surah Al-Ma'idah. Muka surat 108, ya ayat ke-6. Muka surat 108 ayat ke-6. Satu page lagi. 108. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, bila kamu bangun untuk salat, maka basuh muka kamu, tangan kamu ke siku, dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum, dan juga basuhlah kaki kamu ke buku lali. Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Jika kamu sakit, ataupun kamu bermusafir, atau seseorang di antara kamu datang daripada tempat yang rendah, ghaid maknanya pergi buang air besar, ataupun buang air kecil lah, mana qada hajat, atau menyentuh perempuan. Sentuh ni yang lebih sahih dari segi tafsirannya adalah dengan maksud jama'tum, berlakunya persetubuhan. Kemudian tak ada air untuk berwuduk, untuk mandi hadas besar, maka dibenarkan untuk bertayammum. Sekalipun orang yang berhadas besar, boleh bertayammum menggunakan sa'idan tayyiban, debu tanah yang baik, yang bersih. Caranya hanyalah famsahu biwujuhikum wa aydikum min, sapulah muka kamu dan tangan kamu dengannya. Itu dah ada dalam sunnah Nabi, dia ajar cara bertayammum. Bagi orang tak ada air ataupun kesakitan, bermusafir, susah nak jumpa air, Allah Ta'ala izinkan menggunakan kaedah tayammum, menggunakan debu tanah yang bersih. Hanya muka dan tapak tangan sekali sahaja. Kenapa Allah Ta'ala memberi rukhsah sebegini? Kerana dia mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak mahu untuk menjadikan bagi kamu adanya haraj. Haraj ni adanya kepayahan, kesulitan, kesukaran dalam beragama. Allah Ta'ala tak nak menyusahkan kita. Dia hanya nak suruh kita laksanakan perintah ibadat yang kita kena buat, sekadar yang kita boleh buat. Jadi solat tetap solat, tak ada air, tak apa, boleh bertayammum. Ini yang kita kena faham. Agama ni begini, kadang-kadang kita tak faham sebab kita tak belajar. Orang yang sakit saya lihat di hospital, masuk waktu solat dia relax ya. Sebenarnya kesakitan dia tu bukanlah sakit tenat, dia dalam keadaan sedar. Kalau dia kata dia tak boleh berjalan nak pergi bilik air, kalaulah ada keluarga yang tolong bawa mungkin debu tanah, sekali boleh bertayammum. Sekadar sapu sedikit, satu tepukan untuk muka sekali, kemudian untuk tapak tangan. Yang sahihnya hanyalah pergelangan tangan. Ada riwayat lain sebut sampai ke siku. Tak, itu riwayat itu tidak kuat. Dalam bab tayammum dia ada dua riwayat. Hadis, satu hadis daripada Ammar bin Yasir, satu daripada hadis Umar, tak silap. Yang lebih kuat adalah pendapat sapu hanya sampai pergelangan tangan. Tapi ala kulli hal tayammum tu mudah. Tayammum tu sangat mudah dan nak memudahkan kita kerana Allah Ta'ala beritahu dia tidak nak menyusahkan kita. Hadis tayammum ni kalau nak cari tulis alaika bis-sa'id, dia mula dengan lafaz alaika bis-sa'id. Adalah beberapa hadis yang menyentuh tentang tayammum. Alaika bis-sa'id, cukuplah kamu menggunakan debu tanah ni, iaitu darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadain. Satu pukulan atas debu tanah untuk muka, satu lagi untuk bahagian. Alaika bis-sa'id itu rasa dah cukup dah. Alaika bis-sa'id. Dia ada cerita lah. Ada cerita, ada satu ketika Umar beritahu dia dalam satu perjalanan di pasang pasir, pulang daripada satu tempat yang jauh, tidur malam tu dia berjunub, bermimpi dan dia perlu mandi dan dia terpaksa berguling-guling atas tanah untuk akhirnya Nabi kata tak perlu buat begitu. Tayammum kalau untuk orang yang berjunub, berhadas besar, dia tak sama dengan mandi. Mandi betul lah, air itu kena ratakan seluruh badan. Tapi untuk bertayammum, dia tak perlu nak ratakan debu tanah tu seluruh badan. Dia hanya perlu niat untuk menghilangkan hadas besarnya, maknanya untuk hilang janabahnya. Dan dia sapu muka dan tapak tangan. Dalam tayammum cukup. Nabi kata, alaika bis-sa'id, guna debu tanah yang bersih. Kamu memukul dengan bikaffaihi, dengan dua tapak tangan di atas as-sara, tanah.
tanah yang bersih atau tanah yang berdebu, kemudian yamsahu, lalu disapu dengan kedua-dua tapak tangan kepada bahagian muka. Kemudian menggunakan satu darbatan ukhra, satu pukulan yang lain. Tepuk atas debu tanah, lalu disapu kepada zira'aihi ilal mirfaqain. Atas riwayat ni dia sebut sampai ke siku, ya, daripada tangan tu sampai ke siku. Jadi ada pelbagai riwayat. Cuma kita nak ambil contoh ni, maknanya agama ni tak nak menyusahkan kita. Agama ni mudah. Termasuklah dalam bab pilihan ayat untuk kita salat malam yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 20 tadi, faqra'u ma tayassara minal Quran. Tak apa, kita sama terus. Alima an sayakunu minkum mardah. Allah Ta'ala mengetahui bahawa ada di antara kamu orang yang sakit. Yang kita tahu orang sakit ni tak mampu untuk bangun malam, sakit, uzur. Dia tak perlu nak memaksa dia untuk bangun. Ini rahmat Allah. Bahkan salat fardu, kalau orang yang biasa dia salat berjemaah di masjid, tiba-tiba satu hari dia sakit. Kita kata usahkan salat sunat, salat fardu. Kalau orang tu biasa salat berjemaah, tiba-tiba dia sakit dan dia tak boleh ke masjid, dia hanya salat di rumah, dia tak perlu bimbang. Dia tetap dapat pahala berjemaah walaupun dia sembahyang seorang diri. Kita lihat hadis ni. Hadis ni berbunyi, idza maridal abdu aw safara. Idza maridal abdu aw safara. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Idza maridal abdu aw safara, apabila sakitnya al-abdu atau dia bermusafir. Apabila seorang hamba tu ditimpa kesakitan ataupun dia bermusafir, ataupun musafir ni maknanya berjalan jauh lah, melebihi daripada kadar kebiasaan. Dalam setengah pendapat ulama fiqh, masuk musafir ni lebih daripada 2 marhalah. Dah cukup dah. Idza maridal abdu, dah cukup dah. Boleh klik situ. Apabila sakitnya seseorang hamba, jatuh sakit, ataupun dia bermusafir, berjalan jauh, lalu dia tak dapat salat berjemaah dengan sebab tadilah, sebab sakit ataupun sebab bila bermusafir ni mungkin tak jumpa mana masjid dia nak singgah, tapi tetap kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tetap ditulis baginya pahala seumpama pahala orang yang bermukim. Bermukim maknanya orang yang menetap di kampung yang dapat salat berjemaah di masjid, ataupun seumpama pahala orang yang sihat yang dapat berjemaah di masjid. Itu dari sudut pahalanya. Ini kalau dia tu dah biasa salat berjemaah. Kita lihat kalau ada syarahnya sedikit. Bagi orang yang, itu penting kita, kalau kita ialah tak ada masyakkah, kita sangat-sangat digalakkan untuk salat di masjid. Cuma masyakkah kita sekarang ni, kita tak dapat ke masjid kerana COVID-19 ni lah. Alhamdulillah minggu lepas dah dibuka masjid, tapi hanya dihadkan kepada 40 orang sahaja. Kata Abu Musa al-Ash'ari, dia perawi hadis ni Abu Musa al-Ash'ari, dia mendengar Abu Burdah al-Aslami yang bersama dalam satu perjalanan bersama dengan Yazid bin Abi Kabsyah dalam satu safar perjalanan, dan mereka ni mahu berpuasa. Tapi Abu Burdah kata tak payahlah berpuasa, nanti timbul kesulitan. Lalu kata Abu Burdah kepada Yazid, dia kata aku mendengar Abu Musa beberapa kali pernah berkata tentang hadis ni. Hadis Nabi kata, sesiapa apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, maka tetap ditulis baginya pahala sebagaimana amalan yang dilakukan oleh orang yang bermukim yang sahih. Yang sahih itu yang sihat. Jadi kedudukannya dari segi pahala, kalau si hamba yang beramal ni dia sakit, dia tetap dapat pahala seperti dia beramal ketika dia sihat. Ini suatu kurniaan daripada Allah, suatu rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan diberi ganjaran pahala yang lebih, mazid al-ajri was-sawab, untuk semua amalan dia dalam semua keadaan dia, sama ada dia sihat, dia sakit, waktu tafarruq, waktu dia lapang, waktu dia tak sibuk, begitu waktu insyighal, waktu dia sibuk. Bila dia dah istiqamah dengan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana dia buat ketika dia tidak sibuk, ataupun ketika dia tidak sakit, atau ketika dia tidak bermusafir. Alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, ini satu rahmat daripada Allah
untuk hamba-hambanya supaya kita terus istiqamah dalam beramal. Jadi sebab itulah dalam situasi sekarang ada orang yang kata, ustaz saya pun ramai rindu nak pergi ke masjid. Yalah, kalau kita ada peluang, alhamdulillah, tak apalah. Tapi kalau tak dapat peluang, kita bersangka baik dengan Allah. Walaupun kita salat di rumah, semoga Allah Ta'ala tetap berikan kepada kita pahala seperti kita beribadat di masjid. Yang kita tengok tu dia. Fa inna man kana ya'malu amalan salih. Sesiapa yang buat amalan yang soleh. Tak kiralah solat tatawwu', solat sunat, puasa sunat atau sebagainya. Kemudian satu ketika dia terpaksa bermusafir. Terpaksa berjalan jauh, mungkin ada urusan di Kuala Lumpur ke, ataupun dia jatuh sakit, dia tak dapat keluar rumah, maka kesusahan tadi telah menghalang dia untuk menunaikan ibadat yang biasa dia buat begitu. Maka Allah Ta'ala tulis untuknya ajral ibadah, pahala ibadat, sama ganjaran pahala sebagaimana yang dia lakukan ketika dia sihat dan ketika dia berada di kampungnya, ketika dia tidak bermusafir. Alhamdulillah. Baik, kita sambung seterusnya untuk ayat, kita dah 7.30 dah ni, untuk ayat apa tu, surah Al-Muzammil tadi. Ada orang lain yang keluar untuk mencari rezeki. Ada yang keluar untuk mencari rezeki. Dan ada yang keluar untuk jihad fi sabilillah. Di sini Allah Ta'ala letakkan kedudukan orang yang berjihad, keluar berjihad dengan keluar mencari rezeki ini dalam ayat yang sama. Ini menunjukkan kelebihan usaha mencari rezeki yang halal. Usaha mencari rezeki. Kena sebut betul-betul rezeki. Sebab kalau orang Indo dia tak boleh sebut rezeki, dia sebut rezeki. Rezeki kalau sudah sampai pak, enggak bisa ditolak, terima aja. Rezeki. Rezeki. Tak apalah, rezeki lah. Tapi bahasa Arabnya rezeki. Rezeki kalau sudah sampai, kita terima aja. Kerana itu sudah ketentuan daripada dia. Dia dah melalut jadi bahasa Indo pula dah. Jadi ada yang keluar untuk mencari rezeki, alhamdulillah. Ada yang keluar untuk jihad fi sabilillah, untuk apa dia? Dakwah lah sebenarnya, jihad fi sabilillah untuk dakwah. Kemudian kita lihat akhirnya jihad fi sabilillah dan juga untuk mencari rezeki. Dia ada satu asar, tapi asar ni tidak kuat bila disemak, tak apalah. Satu asar yang menyebut sesiapa yang, tapi kalau nak cari pun boleh. Ma min jalibin. Apa dia, ada matan dia. Ma min jalibin min balad ila balad. Mana-mana pencari, jalaba jalibu, jalibin, bukan janibin, jalib dengan lam. Hadis ni ada disebut dalam sesetengah kitab tafsir, tapi bila disemak balik dalam ensiklopedia hadis, hadis ni tidak kuat lah. Min balad ila balad, daripada satu negeri ke satu negeri. Tidak ada seorang yang mencari rezeki, tak kiralah dia duduk mungkin satu tempat, dia terpaksa pergi ke tempat lain dalam usaha untuk mencari rezeki. Maka ada ganjaran pahala atas usaha yang dia lakukan itu. Hadis ni memang ada, cuma hadis ni tak kuatlah. Ma min jalibin yajlibu ta'am. Tidak ada seorang pencari yang berusaha untuk mencari mendapatkan makanan. Dia berpindah ila baladin, daripada ke sebuah balad, sebuah negeri daripada negeri-negeri umat Islam. Maknanya dia berusaha untuk berniaga lah. Fayabi'ahu bisi'ri yaumi. Lalu dia jual dengan harga semasanya. Maknanya dia menjalankan urus niaga dengan kesana sini. Melainkan kanat manzilatuhu, kedudukannya di sisi Allah seperti manzilatas syahid, seperti kedudukan orang yang
mati syahid kalau ditakdirkan dia mati syahid lah. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud, kita tengok di segi Al-Iraqi mentakhrijkannya daripada Al-Ihya dan sanadnya dhaif. Ya tu. Sanadnya dhaif. Tapi tak apalah dhaif, cuma kita nak tengok dia punya syahidnya sebab dalam hadis ni disebut orang yang keluar mencari rezeki, mencari makanan, berniaga, kedudukannya sama seperti syahid. Syahid ini orang yang keluar untuk berjihad. Sebab dalam ayat akhir surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala letakkan sekali ya, wa akharuna yadribuna fil ard. Ada orang yang keluar untuk bermusafir, mencari rezeki, yabtaguna min fadlillah. Yabtagu mana mencari fadlillah, kurnian Allah tu rezeki. Dan ada golongan lain yang keluar juga tapi yuqatiluna fi sabilillah. Kan disebut sekali. Jadi sekali lagi diulang, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah, itu lakukanlah solat apa yang sekadar terdaya. Jadi kalau orang tanya berapa rakaat solat malam, terpulang kepada kita. Kalau kita mampu buat paling kurang 2 lah. Paling kurang lah tu. Kalau mampu untuk 6 lah. Kalau 8 lah. Terpulang kepada kita. Cuma Nabi dia biasa buat 11. Tapi satu rakaat solat Nabi tu panjang. Tu kita dah tahu dah. Kemudian dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Baik, ayat ni menjadi hujah bagi para ulama yang mengatakan bahawasanya perintah zakat dah diwajibkan semasa di Mekah. Sebab apa? Sebab ayat ni turun di Mekah. Cuma perbincangan tentang nisab zakat tu di Madinah. Kata Ibnu Katsir, ayat aqimus salah, dirikanlah salat yang wajib, wa atuz zakah al-mafruḍah, tunaikanlah zakat yang fardu. Hadza yadullu liman qala inna fardaz zakati nuzila bi Makkah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menjadi dalil bagi sesiapa yang mengatakan kefarduan zakat dah diturunkan di Mekah. Kewajipan zakat dah diturunkan di Mekah. Semasa di Mekah lagi. Itu apa Ibnu Katsir kan? Kewajipan zakat dah diturunkan di Mekah. Tetapi dia punya makadir, ketentuan bagi nisabnya, itu perincian untuk nisab, bagaimana cara nak uruskan zakat, nisab ni berapa, itu di Madinah katanya. Lam tubayyan illa bil Madinah. Tak dijelaskan perkara itu kecuali di Madinah. Kita apalah kalau tak ada. Kita terus kepada ayat berikutnya, semasa tak mengizinkan, dah dekat 7.40 dah. Kemudian pergi kepada sedekah sunat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjam, yakni lakukanlah sedekah yang sunat sebagai suatu pinjaman yang baik kepada Allah. Menariknya Allah Ta'ala sebut dengan qardan, al-qardu, pinjam. Sebab sesuatu yang dipinjam akan dipulangkan. Dan gandaannya sangat banyaklah. Maksud diberi pinjam itu sedekah yang sunat akan dipulangkan. Baik kata ni, kata silap ini dalam, saya petik dalam tak ingat dah ni dalam Qurtubi ke dalam Tahir Ibn Ashur ni. Beri pinjam, dia kata al-qardu ialah ma qaddamtahu li ghairika min malin, apa yang kamu berikan kepada orang lain daripada harta, ala an yaruddahu ilaika ba'da zalik, yang mana dia kena pulangkan kembali. Itu maksud pinjam. Pinjam kita beri pada orang lain itu kena pulangkan kembali. Jadi Allah Ta'ala gunakan kalimah pinjam di sini sebagai suatu jaminan dia akan berikan pulangan kepada kita di akhirat nanti. Jadi maksud ikradillah, kita beri pinjam kepada Allah, katanya i'ta'ul fuqara, kita berikan kepada fakir miskin ma yahtajunahu ala sabilil muawanah wal musa'adah. Kita beri itu atas tujuan kita nak bantu, nak tolong dia. Sebab tu dalam bab sedekah sunat, kalau ada orang, yalah lebih-lebih lagi dia orang datang minta, dia menipu ke, dia jujur ke, tak apalah, kita berilah juga. Kadang-kadang ada orang tu, dia kata saya ni susah, ayah saya sakit dalam hospital. Betul ke? Kita ada, mana kita ada kesempatan nak siasat semua tu. Jadi kalau kita nak bagi, kita bagilah beberapa ringgit kita untuk tolong dia. Kalau dia menipu, itu urusan dia dengan Allah. Di sisi Allah Ta'ala untuk kita dah ada pahalanya. Dalam bab sedekah sunat, kita lihat hadis ni sebagai penutup ya.
Hadis ni sebagai benda dalam bab sedekah sunat, dia tak kira siapa yang terima, yang dia kira adalah niat orang yang memberi. Kisah ni berlaku kepada dua orang beranak nama Yazid dan Ma'an. Suatu hari Yazid keluar untuk bersedekah, sedekah sunat. Dia pergi ke masjid, dia lihat ada seseorang tepi masjid, dia tak perasan tu anak dia bagi je. Lepas dia bagi tu tengok-tengok anak dia sendiri. Akhirnya mereka ni bertengkar. Bila bertengkar, akhirnya bawa kes kepada Nabi. Nabi kata apa Nabi kata? Ni lafaz ni. Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhazta ya Ma'an. Laka ma nawaita. Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhazta ya Ma'an. Wahai Yazid, kamu dapat pahala atas sedekah yang kamu niatkan. Kamu dah niat nak bagi sedekah. Tapi tiba-tiba sedekah tu terjatuh ke tangan anakmu sendiri. Dia pun rasa tak puas hati. Dia kata, aku bukan niat nak bagi sedekah kepada kamu. Aku nak bagi kepada orang lain. Tiba-tiba sedekah tu terjatuh ke tangan anak dia sendiri. Bila dua beranak dia pergi jumpa Nabi, Nabi kata tak ada masalah. Untuk kamu pahala atas apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Ni dalam bab sedekah ya hadis ni. Walaka ma akhadta ya Ma'an, ya Ma'an. Wahai Ma'an, Ma'an tu anak kepada Yazid. Kamu dapat apa yang bapa kamu berikan. Sebenarnya bapa dia tak ada niat nak bagi kepada anak dia. Mungkin dia tersilap. Dia tersilap. Jangan pula kita kata, takkanlah si bapa tu tak perasan tu anak dia. Dia kadang-kadang orang Arab ni duduk masjid, dia pakai khutrah, tutup, tunduk. Jadi si bapa ni datang bagi, tiba-tiba terkena yang penerima tu anak dia sendiri. Kita tengok kalau ada syarah hadis dia, kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Okey, ada pun syarah hadis tu. Itu ceritanya. Kata Ma'an bin Yazid ni, seorang sahabat Ma'an bin Yazid berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia, ayah dia, datuk dia. Lalu dibuat peminangan untuk dia berkahwin, lalu dia pun dinikahkan, dia berkahwin. Okey, tak apalah, sesuai tu. Kemudian dia kata, ayah saya Yazid mahu mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Ini cerita dia lah. Lalu fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu ayah dia pun letak pada seorang lelaki, beri pada seorang lelaki di masjid. Lalu saya pun datang, saya mengambilnya. Ayah dia nak bagi pada orang lain, anak dia pula datang ambil. Lalu fa'ataituhu biha. Lalu aku bawa apa dia, sedekah yang ayah dia bagi, sepatutnya bagi pada orang lain, yang anak dia yang ambil. Lalu ayah dia kata, wallahi demi Allah, ma iyyaka artu. Aku bukan nak bagi pada mung. Marah dia ayah ni. Dia bila nak marah ni, kalau orang Kelantan bunyi, bila dah nak marah, kecek kasar tak bunyi dah awak apa saya, tak bunyi mung. Aku bukan nak bagi kau mung. Dia kata kepada anak dia, ma iyyaka artu. Anak dia kata, tak boleh, dia ambil dah. Bila balas dua tu, mereka pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah jawab, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu dapat sedekah pahala atas apa yang kamu dah niatkan. Okey, teruskan, tak apa. Walaka ma akhadta ya Ma'nu. Wahai si Ma'nu, Ma'nu tu Ma'ana, bukan Ma'nur ya. Kalau kita ada nama Mamak, ada nama Ma'nun. Bukan makna Ma'nu tu Ma'an. Kamu pula wahai Ma'nu, kamu dapat sedekah yang sepatutnya ayah kamu nak bagi pada orang lain, kamu dapat. Jadi maknanya dalam bab sedekah ni, kita tak payah bimbang lah kalau orang datang nak tipu kita, kita dah dapat pahalanya. Soal tak dapat, sasaran yang kita nak tujukan tu, itu urusan lain lah. Itu yang dimaksudkan dengan sedekah sunat tadi. Wa aqridullaha qardan hasana. Dalam surah Baqarah, dalam surah Al-Hadid disebut, pahala tu fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu kita boleh lihat dalam surah Baqarah di akhir juzuk yang kedua. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Okey, tak apalah kalau tak itu, kita nak ambil satu lagi, istighfar. Allah Ta'ala suruh beristighfar. Melazimkan istighfar ni sesuatu yang perlu, sebab kita ni banyak lara, kita ni banyak terlibat dengan dosa, kita ni kadang-kadang berlaku israf berlebih-lebihan. Sebab kita ada nafsu, siapa-siapa pun di antara kita, kita orang kampung ke, orang bandar ke, orang miskin, orang mengaji tinggi, tak mengaji tinggi, kita tak terlepas daripada perbuatan al-israfu fil umur. Kita lihat doa ni, doa yang menarik untuk sentiasa kita baca, kita memohon kepada Allah
keampunan atas kesilapan kita kerana berlaku al-israf, berlebih-lebihan. Muka surat 68. Muka surat 68 ayat 147. Muka surat 68, dia bawah sekali. Ayat 147. Wa ma kana qaulahum, dan tiadalah ucapan yang mereka ucapkan semasa mereka pergi berjuang kecuali mereka berdoa. Ni kita boleh ambil doa ni. Ayat-ayat Quran ada beberapa ayat yang kita boleh petik sebagai doa. Ini yang doa yang patut kita ambil dalam Quran. Ada setengah tu dia ambil ayat-ayat yang dalam bentuk jumlah khabariyah. Kemudian dia dakwa pula ayat ni kalau buat sebagai doa, baca 40 kali, 60 kali, 100 kali dapat kelebihan. InsyaAllah jadi kaya melimpah ruah. Cepat dapat cahaya mata, dapat rezeki. Kita kata kalau nak ambil ayat Quran sebagai doa, carilah ayat Quran yang ada uslub insya'i. Uslub dalam bentuk doa. Seperti ayat ni. Qalu Rabbana, mula dengan Rabbana. Ini ayat doa. Ini jangan pandai-pandai ambil ayat ni. Kadang-kadang dalam bab perubatan ambil ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Wa idza batastum jabbarin. Ini untuk orang sakit lutut. Kita kata ayat tu bukan cerita bab doa. Ayat tu cerita tentang keganasan kaum Ad. Tak ada kena-mengena dengan nak buat bab sakit lutut. Kalau nak ambil ayat Quran doa, ambil ayat macam ni. Kita tengok doa ni. Rabbana ufir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan juga wa israfana, perbuatan kami yang melampau. Ini yang pentingnya kita beristighfar. Ada kadang-kadang kita buat, kita over terlebih. Mungkin kita betul, tapi tindakan kita tu dah melampau, dah dikira berlebih-lebihan. Macam saya bincang bab doa melampau gitu. Doa tu baik, tetapi tidak disukai. Bahkan Nabi beri amaran. Sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia dengar anak dia berdoa dengan melampau. Dia kata, wa iyyaka an takuna minhum. Kamu kena beringat jangan sampai kamu termasuk orang yang berlebihan melampau dalam berdoa. Cukup minta secara umum. Pertama minta ampun atas dosa kita. Yang kedua minta ampun atas israfana, perbuatan kita yang melampau dalam urusan. Melampau tak semestinya buat dosa. Berlebihan dalam berbelanja berlebihan. Dalam bercakap, kecek banyak, tak perlu pun buah lagi. Itu pun berlaku. Dan akhir sekali, wasabbit aqdamana, tetapkan kaki kami atau pendirian kami dalam perjuangan dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah untuk kita tutup hari ini surah Al-Muzammil. InsyaAllah saya buka untuk persoalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Nurna dari Pasir Mas, Kelantan. Ya, silakan Puan. Ni ada saya setiap kali saya baca surah Al-Isra ayat 78 tu Ustaz. Ya, ya. Awal-awal ayat tu kata aqimis solah. Kemudian belakang-belakang dia tu ditulis wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bila saya buka Quran, terjemahan beberapa Quran yang berbeza, dia translate yang perkataan wa Quran dua tempat tu sebagai solat. Ustaz, saya keliru situ, tolong jelaskan. Ya, betul. Dalam tafsiran, Quran Al-Fajr merujuk kepada solat subuh. Ayat 79 surah Al-Isra itu sebenarnya menyatakan solat 5 waktu. Ya. Solat 5 waktu itu memang jelas dalam hadis yang Nabi sebut adalah hadis Ubadah bin As-Samit. Allah Ta'ala fardukan 5 waktu sehari semalam. Begitu juga dalam hadis Mu'az bin Jabal. Ketika Nabi utuskan Mu'az ke Yaman, Nabi beritahu Allah Ta'ala wajibkan salat 5 waktu. Jadi dalam ayat 78 surah Al-Isra ni, ya. Aqimis salata liduluki syams, dirikanlah salat kerana condongnya matahari. Gelincir matahari merujuk kepada salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqillah, hinggalah waktu gelap malam. Gelap malam maghrib dan isyak. Wa Qur'an al-fajri, bacaan Quran di waktu fajar merujuk kepada salat subuh. Kenapa disebut salat subuh dengan Quran al-fajri? Sebab disunatkan untuk salat subuh kita baca ayat panjang. Itu sebabnya. Kita disunatkan baca panjang. Bahkan ada hadis menyebut Nabi salat subuh biasa Nabi baca antara 60 gitu, 60 ayat. Kita surah sejadah subuh pagi jemaah pun kalau baca 30 ayat surah sejadah pun rasa ketak kokeh dah lutut kita dah. Lama tu imam ni. Bila kita imam tu baca slow lambat kita kata. Jadi paksalah imam baca dengan cepat. Tambah pula dengan surah Al-Insan 30 lagi. Jadi 60. Jadi maknanya memanglah solat subuh memang itu dalam tafsir apa tu.
Dalam tafsir Ibn Katsir memang jelas disebut Quran al-Fajri merujuk kepada salatul fajr, salat subuh. Tengok dia punya sedikit huraiannya, waqad thabatat as-sunnah, telah sabit dan sunnah daripada Nabi SAW secara mutawatir. Ini secara riwayat yang banyak daripada perbuatan dan perkataan Nabi yang menjelaskan tentang perincian waktu salat ni. Jadi maksud Quran al-Fajri merujuk kepada salat subuh, dan diberitahu dalam ayat ni bacaan Quran di waktu fajar, salat subuh tu kana masyhuda, disaksikan, iaitu disaksikan oleh ramai malaikat, sebab malaikat bersilih ganti, bertukar shift tugasnya waktu pagi. Iaitu tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. Salat subuh tu disaksikan oleh malaikat malam, malaikat siang. Itu malaikat yang bertugas waktu malam akan naik ke langit, malaikat yang bertugas waktu siang akan turun ke bumi. Jadi berlakunya yata'aqabuna fikum, mereka bersilih ganti. Bila tu waktu subuh. Sebab tu dah disunatkan untuk subuh ni kita baca panjang sedikit lah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Sangat jelas. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya teacher Nur Azah dari Pasir Mas. Ya, silakan teacher. Okey, macam ni soalan saya merujuk kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Rasulullah melihat terdapat ramainya golongan wanita di dalam neraka. Okey, jadi saya lah sebagai seorang isteri dan ibu wanita, bagaimanakah amalan yang terbaik yang kita boleh lakukan untuk kita dapat elakkan daripada masuk neraka dan kita dapat masuk ke syurga? Okey, soalan pertama. Soalan kedua, saya seorang guru di peringkat peperiksaan yang besar, SPM dan STAM, merasakan masa saya menuntut kami ni memberikan penumpuan lebih masa dan tenaga. Jadi kekangan masa tersebut saya dapati kurang kita dapat laksanakan aktiviti yang lain yang sepatutnya. Jadi kat situ macam mana tu ganjaran di sisi Allah akibat apa kita buat extra hours, extra untuk pelajar-pelajar kita, dengan satu matlamat saya untuk melihat, menyaksikan anak-anak pelajar saya berjaya lulus dengan cemerlang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada teacher Nur Azah. Yang pertama, isunya tentang hadis yang menyebut kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari daripada Usamah bin Zaid. Daripada Usamah bin Zaid. Hadis itu bermula dengan Nabi kata, Kumtu ala babil jannah. Lafaz hadis itu bermula dengan Kumtu ala babil al-jannah. Aku berdiri di pintu syurga. Berdiri di pintu syurga. Tapi bukan sama dengan lagu zaman dulu. Ku nantimu di pintu syurga. Tu. Kalau sesiapa yang pernah melalui zaman 70-an, ingatlah lagu tu tak. Itu lagu tu lagu mengarut tu. Lagu orang bercinta-cinta. Ni Nabi nak cerita ni, dia pernah berdiri di pintu syurga. Maknanya pada satu ketika dia dibawa untuk melawat ke syurga, ke neraka. Dan dia melihat, dia kata, fara'aitu aksara ahliha, aku melihat dalam syurga tu kebanyakan penghuninya adalah al-masakin. Kebanyakan orang masuk syurga ni orang miskin-miskin. Manakala orang-orang yang kaya pula masih ditahan kerana untuk hisap. Kemudian berikutnya Nabi kata, apabila aku melihat pula ke neraka, wa nazartu ila an-nar fa idza 'ammatu man yadkhuluha an-nisa. Aku melihat di neraka, ammah, kebanyakan secara umumnya, majoritinya yang menjadi penghuni neraka adalah an-nisa, kaum wanita. Kenapa pula? Ini persoalannya. Jadi untuk jawab soalan cikgu tadi, kena tahu kenapa pula sebabnya. Ini adalah hadis yang lain. Kita tengok satu lagi hadis yang lain. Apabila isteri Abdullah bin Mas'ud, namanya Zainab As-Saqafiyah, mendengar Nabi suruh bersedekah. Nabi kata apa dia? Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Tasaddaqna. Nabi kata bersedekahlah. Tadi cikgu tanya, teacher tanya apa amalan? Jawapannya yang paling utama adalah sedekah. Jawapan tu daripada Nabi sendiri. Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa, bersedekahlah wahai sekalian kaum wanita, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Nabi kata sebab aku melihat kebanyakan kamulah golongan majoriti penghuni neraka. Ini bukan bermakna semua wanita masuk neraka, jangan pula salah faham.
Ini satu gambaran yang Nabi diperlihatkan semasa dia dibawa melawat ke neraka oleh Jibril. Nabi kata tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Nabi kata bersedekahlah. Nabi utamakan amalan sedekah. Bukan amalan lain, tapi sedekah. Hadis ini pada Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Baik, kita lihat kesudahan hadis tu. Kemudian Nabi juga suruh membanyakkan istighfar sebab dia kata fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku lihat kamulah menjadi kebanyakan ahli neraka. Lalu berkatalah seorang wanita di antaranya Jazlah, namanya Jazlah, dia kata, "Wa ma lana ya Rasulullah, kenapa pula kami kaum wanita yang jadi kebanyakan penghuni neraka?" Dia kata, "Kenapa pula?" Apa jawapan Nabi? Ini punca ni. Ni. Sedekah-sedekah juga, tapi kena tahu punca supaya kita, khususnya kaum wanita lah yang bersama menonton siaran tadabbur ini, dapat pengajaran daripada hadis ni. Nabi kata, kerana kaum wanita ni tuksirna la'na, bukan saya kata je, ni hadis Nabi. Nabi kata, kamu ni suka membanyakkan laknat. Apa maksud banyakkan laknat? Percakapan lidah ni suka menghambur perkataan yang buruk, caci maki, menyumpah, menyakiti orang lain, lebih-lebih lagi mungkin suaminya, kalau yang dah berkahwin lah. Wa takfurnal ashira, dan kamu ni kufur, tak tahu nak berterima kasih kepada pihak keluarga. Ini antara dua sebab Nabi katanya. Pertama, tak jaga lidah. Yang kedua, tak tahu nak berterima kasih. Al-ashir merujuk kepada al-usrah. Kemudian Nabi sebut lepas tu, wa ma ra'aitu, tidaklah aku lihat suatu golongan yang lebih kurang akalnya kurang, dan agama yang mana mengatasi kekurangan akal itu bagi yang mempunyai lebih pun akal juga selain daripada kamu. Mana berbanding dengan kaum lelaki, Nabi kata kaum wanita ni lebih lemah akalnya dan agamanya. Apa lemah akal di sini? Ada jawapan di bawah tu. Mereka tanya, Jazlah ni tanya Rasulullah, dia kata, kenapa pula kami kaum wanita ni dikatakan kurang akal? Dia kata kurang akal tu maksudnya Nabi kata syahadah imra'ataini ta'dilu syahadah rajul. Persaksian persaksian bagi dua wanita menyamai persaksian seorang lelaki. Ini kena rujuk dalam ayat berhubung dengan bab hutang piutang ayat 282 ni. Kalau nak faham maksud saksi seorang lelaki sama dengan wanita. Kemudian maksud kurang agama ialah, kita habiskan hadis tu dulu ya. Itu yang ayat tu boleh rujuk sendiri. Kurang akal pula adalah Nabi kata ada beberapa malam kamu tak salat, kamu terpaksa berbuka pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab didatangi period haid. Orang lelaki tak ada haid, orang wanita. Itu maksud kurang agama. Jadi untuk menampung kekurangan tadi, Nabi galakkan untuk membanyakkan sedekah dan istighfar. Itu jawapan untuk soalan pertama. Soalan kedua. Guru perlu lebih masa tumpu, masa kerja lebih, betul lah. Bukan teacher saja, saya pun sama juga sebab saya pun guru sekolah juga. Ya, kita bersangka baik dengan Allah. Apa-apa kerja kebaikan yang kita buat, walaupun di luar tugas rasmi kita, insya-Allah ada pahalanya. Ada pahalanya. Niat kita nak bantu anak-anak murid kita untuk mereka dapatkan ilmu, supaya mereka boleh lulus, berjaya dengan baik dalam peperiksaan. So kita berkorban, ikhlas kerana Allah. Niat kita ya kita nak bantu mereka. Kita tak boleh berkira lah dalam buat baik. Kita kata, aku ni bekerja lebih masa ni, aku tak dapat allowance lebih pun. Itu soal allowance gaji tu, itu yang kita dapat tu, itu dah ditetapkan rezeki kita yang macam tu. Tapi kita jangan fikir yang kita bekerja ni semata-mata untuk gaji. Kita kena fikir juga kita bekerja ada ganjaran tambahan yang Allah Ta'ala berikan pahala di akhirat. Kenapa? Sebab Nabi kata, kullu ma'arufin sadaqah. Nabi kata setiap kebaikan yang kita buat tu dikira sedekah, maksudnya ada ganjaran pahala. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi tugas seorang guru ini tugas sangat mulia dan sangat besar ganjaran pahala. Jika guru tu ikhlas, dia tidak mengukit kebaikan yang dia buat dan dia mengharapkan keredaan Allah atas tugas dia lakukan. Selain daripada dia dapat gaji, dia dapat allowance, mungkin dia dapat anugerah perkhidmatan cabaran APC, alhamdulillah, dia juga mendapat ganjaran pahala atas kebaikan yang dia buat jika kena caranya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita buat dikira sedekah. Kalimatin taibah sedekah. Sehingga Nabi kata kalau kita jumpa seseorang dengan wajah yang senyum, jumpa senyum je pun dapat pahala. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu dikira sedekah, hadis tu. Ataupun hadis yang lain sebut
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan apa jua kebaikan, sekalipun kamu bertemu dengan saudara kamu dalam keadaan wajah yang biwajhin talq, wajah yang ceria. Kita jumpa senyum pun dapat pahala. Ni apatah lagi kita bersusah payah untuk sampaikan ilmu, sesuatu yang sangat baik dan memberi manfaat yang luas, maka sudah tentu lebih besar ganjaran pahalanya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Dah pukul 8 dah ni. Ya, silakan. Tak apalah, hari ni hari Sabtu saya tak ada kelas. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Wahasif ya. Ustaz, sikit soalan saya Ustaz. Nak rujuk hadis Ibnu Hibban daripada riwayat riwayat Usamah bin Zaid tadi tu. Bila Nabi kata Nabi melihat gambaran melihat ramainya wanita di neraka tu. Apa yang Nabi lihat tu Ustaz? Soalan saya, adakah ia merupakan gambaran mereka-mereka pada masa akan datang di alam akhirat? Ya, gambaran sahaja, gambaran, bukan yang sebenar. Sebab manusia masa tu belum lagi ke syurga, belum lagi. Allah Ta'ala bagi gambaran, dinampak gambaran. Jadi nampak tu gambaran, bukannya yang real, bukan betul. Penghuni neraka syurga belum ada lagi semasa tu. Sebab manusia akan ke neraka ke syurga setelah selesai urusan di mahsyar, hisab sebagainya. Itu hanya gambaran, diberi gambaran. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sama juga hadis-hadis yang sebut, contohnya kan ada dalam Sahih Bukhari, Nabi bermimpi melihat ada orang dihempap kepala dengan batu pecah, itu orang tidak solat. Ada orang yang Nabi kata dia melihat berenang di tengah sungai darah. Bila dia nak pergi ke tepi, dia lontar dengan batu, itu orang yang makan riba. Itu gambaran. Gambar yang diperlihatkan kepada Nabi. Baik, ada lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Cikgu Rohana dari Pasimah ni. Tentang Sayyidul Istighfar tadi. Kita disarankan baca sebelah pagi, yakni subuh ataupun petang maghrib. Tapi kalau saya masuk semua dalam doa selepas maya setiap 5 waktu tu lagu mana? Boleh juga, tak ada masalah tu. Sebab doa ni bersifat umum, cuma lebih digalakkan untuk kita tidak tinggal 3 kali pagi, 3 kali petang. Tu hak lebih digalakkan. Tapi ala kuliah doa ni bersifat umum. Anytime, bila-bila masa pun kita boleh baca, tak kira lah lepas solat ke, waktu malam ke. Maksudnya di luar solat pun boleh lah, masa kita lepas baca Quran ke nak baca boleh lah? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Cik Baki. Ni, saya terbaca satu artikel, Nabi Ibrahim dalam syurga kan dia di antara Nabi yang bersama kanak-kanak. Kanak-kanak bermain dalam syurga, kanak-kanak bebas masuk pintu rumah, masuk istana orang tu, masuk istana orang ni, tidak ada larangan. Maknanya Nabi Ibrahim dalam satu yang dikatakan, diberitahu manusia dalam syurga ni semua dibangkit sama. Maknanya di bawah umur 15 gitulah. Maknanya masih suci lagi. Tapi mengapa di situ ada kanak-kanak yang masih lagi kanak-kanak dan ada yang dah dewasa? Itu saya nak tahu. Kanak-kanak mana kanak-kanak tu yang mati masih kecil kot. Kenapa dia tak sama dengan, maknanya tak dibangkitkan sama dengan orang lain? Itu saja. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya tak pastilah tentang kisah Nabi Ibrahim tu, tapi pasal kanak-kanak tu memang ada dalam Quran. Memang Nabi pun sebut bahawa ahli syurga ni semuanya sebaya ya. Ada dalam hadis ya. Boleh lihat dalam Sahih Bukhari dari akhir Riyadhus Shalihin, bila ahli syurga masuk ke syurga, fayunadi munadin, bila masuk alaikum alaikum antashibbu wa la tahramu abadan. Matanya berbunyi alaikum antashibbu wa la tahramu abadan. Rasa betul dah katanya. Cuba cari dulu. Antaranya diberitahu kepada ahli syurga, kamu akan hidup selama-lamanya, kamu tak akan mati, kamu akan sihat, kamu tak akan sakit. Alaikum antashibbu wa la tahramu. Kamu akan muda selama-lamanya dan kamu tak akan mengalami al-haram. Al-haram, harami. Antashibbu wa la tahramu abadan. Dan kamu tak akan
mengalami ketuaan sampai bila-bila. Muda sama-sama. Muda sama-sama. Muda sampai bila-bila. Alaikum antashibbu wa la tahramu abadan. Di antara perkara yang diberitahu kepada ahli syurga, hidup tak mati, sihat tak sakit, apa dia lagi? Muda tidak tua. Dalam hadis Nabi juga disebut muda ni sekitar 30-33. Tu Encik Baki boleh baca dalam kitab Hadil Arwah ila Bidalil Afra' Ibn Al-Qayyim tentang sifatul jannah, sifat syurga. Terima kasih Ustaz. Ni ada ceritanya. Wa inna lakum an tashibbu, wa inna lakum, bagi kamu untuk tashibbu ni muda. Wala tahramu, dan tidak akan tua sampai bila-bila. Wa anna lakum an tan'amu wa la tab'asu abadan. Kamu akan dapat nikmat dan tak akan susah melarat sampai bila-bila. Dan syurga tak ada kesusahan. Semuanya senang, semuanya mudah. Semuanya hidup, tak ada mati, tak ada sakit. Pertama, tasihu, sihat, tak sakit. Hidup, tak mati. Muda, tak tua. Nikmat, tak sakit. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak? Kita hidup di dunia ni, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang sihat. Kadang-kadang, sekarang ni kalau kita masih muda, Alhamdulillah. Nanti sampai masa kita akan tua juga. Saya pun koh-koh tua dah lebih 50 dah. Kita nak kata kita muda pun tak boleh sebab kita pun dah tua. Jadi dalam syarah hadis kita lihat apa yang Nabi nak beritahu, memang ahli syurga ni muda. Baik, kembali kepada cerita anak tadi. Anak ni ada dua kemungkinan. Anak-anak dalam syurga, pertama anak-anak yang mati kecil. Anak-anak orang Islam yang mati kecil. Bahkan anak-anak orang kafir, ada satu pendapat mengatakan anak orang-orang kafir yang mati kecil, mereka juga masuk syurga, tak masuk neraka. Anak-anak auladul musyrikin, ada pendapat lain mengatakan ini pendapat ulama ketika membincangkan tentang apa itu ashabul a'raf. Dalam surah dalam surah Al-A'raf. Jadi salah satunya anak-anak kaum musyrikin, anak orang Islam garantilah masuk syurga, dan mereka ni akan menjadi ahli syurga. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan dewasa, semuanya muda, bukan 15 ya, sekitar 30-33. Semuanya sebaya. Anak, datuk, bapa, ibu, toknya, moyang, mak dara, pak dara, semuanya sebaya. Semuanya sebaya. Baik, adapun anak-anak yang selain daripada anak-anak yang mati kecil, ada Allah Ta'ala sediakan anak-anak ahli syurga, yang disebut dalam surah Waqi'ah, dalam surah At-Tur, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu dalam surah Al-Insan pun ada juga. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka ahli syurga dikelilingi dengan anak-anak kecil yang terus kekal dalam keadaan muda. Seolah-olah mereka itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti permata yang tersimpan. Itu banyak ayat tu boleh lihat contohnya dalam surah Al-Waqi'ah, juga dalam surah At-Tur, surah Al-Insan, banyak. Surah Al-Waqi'ah muka surat 535 kalau nak lihat surah Waqi'ah, muka surat 535. Tu atas sekali tu, yatufu alaihim wildan mukhallad, mereka dilayan oleh anak-anak muda lelaki, muda yang tetap muda, yang tetap kekal muda, dia tak akan jadi tua. Muda pah bila-bila. Pah bila-bila pula dah. Maknanya muda selama-lamanya. Yang sentiasa mengelilingi mereka, melayan mereka dengan layanan membawa bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Membawa bekas-bekas air, piala-piala air, gelas-gelas teko-teko, dan juga adanya gelas yang berisi arak. Tapi arak ni bukan arak di dunia yang mabuk, arak di akhirat lain, daripada sungai yang mengalir. Jadi adanya anak-anak muda. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala menggambarkan wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Surah Al-Insan ni muka surat akhir dah tu. Muka surat 579. Muka surat 579. Tarik muka surat ya. Tu dah ada dah. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka lalu hasibtahum, kamu menyangka mereka ni seperti cantiknya, seperti lu'lu'an, permata mutiara yang bertaburan. Nampak berkilauan. Hak ni yang special Allah Ta'ala bagi, diciptakan khusus, bukan anak-anak yang kita kata yang meninggal kecil masa di dunia, tak. Ni Allah Ta'ala ciptakan khusus. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan bidadari syurga, inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan secara langsung. Mereka orang juga, tapi mereka ni bidadari, bukan pernah hidup di dunia.
dan mereka tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki ataupun jin, mana tak pernah disetubuhi, khusus untuk suami mereka yang menjadi milik mereka. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Puan Nismi, dari mana ni? Dari Kota Baru. Dari Kota Saya Baru. nak tanya pasal jemaah muslimat. Ya. Kita tahu muslimat ni lebih afdal solat di rumah berbanding dengan berjemaah di masjid. Jadi saya pernah dengar kalau kita berjemaah solat di rumah, kita tak dapatlah itikaf ke apa ke seperti mana yang kita pergi masjid. Jadi saya pernah dengar untuk muslimat, kalau kita nak dapat pahala itikaf tu, kita naik je atas sejadah tu, kita niat itikaf, maka dapat pahala itikaf. Betul ke tak Ustaz? Saya pernah dengar. Mana? Ya, ada pendapat yang menyebut begitu tentang iktikaf bagi wanita. Al-iktikaf lil mar'ah fi musallaha. Iktikaf bagi wanita pada tempat yang dia solat di situ, itu satu rukhsah untuk mereka. Kita melihat dalam konteks kehidupan para isteri Nabi, ahli sejarah menyebut selepas Nabi SAW wafat, azwajun Nabi, isteri Nabi, antara amalan yang lazim mereka buat adalah iktikaf. Khususnya iktikaf bulan Ramadan. Sebab itu ada perbincangan. Encik Baki tolong tutup mic ya. Ada gangguan bunyi. Encik Baki tutup mic ya. Khususnya bulan Ramadan. Sebab ada perbincangan ulama, adakah iktikaf ni bersifat khusus Ramadan ataupun umum? Ada pendapat mengatakan umum, bulan lain pun boleh iktikaf. Ada pendapat lain mengatakan ia lebih spesifik untuk Ramadan. Sebab Nabi dalam banyak riwayat hadis menyebut Nabi melazimkan diri dengan iktikaf dari segi sunnahnya bulan Ramadan, khususnya 10 hari akhir Ramadan. Cuma itu ada perbincangan dalam kalangan ulama fiqh lah. Cuma bagi kaum wanita yang nak beriktikaf, kalau dia memilih untuk beriktikaf, kita melihat lebih baik dia memilih kaul yang mengatakan iktikaf itu pada Ramadan. Sebab keutamanya kita iktikaf ni kita nak beri tumpuan kepada ibadat. Ni kalau hukum iktikaf fi musalla al-bait. Ada pendapat jangan menyebut di sini untuk lelaki atau perempuan jaiz. Kalau di rumah tu dah disediakan satu tempat yang khusus untuk dia solat. Sebab kalau dia nak iktikaf untuk wanita ni, iktikaf di masjid memang susah lah. Memang susah sebab melibatkan soal dia kena keluar, mungkin dia terpaksa bertemu dengan orang lain. Jadi mungkin timbul masalah kerana dia bimbangi timbulnya fitnah. Ini contoh gambar ni, contoh musalla. Di negara Arab ni mungkin dalam rumah dia ada sedia satu tempat khusus untuk solat. Rumah kita tak tahulah kalau kita boleh sediakan. Orang Arab ni mungkin di rumah dia, dalam rumah dia tu dia ada satu tempat khusus yang disebut dengan musalla. Memang begitu sejak zaman Nabi lagi. Kita lihat dalam hadis apa dia? Allahu Akbar. Itban bin Malik. Ada seorang sahabat Nabi nama Itban bin Malik. Itban bin Malik ni dia tak dapat pergi ke masjid sebab dia ada masalah penglihatan. Lalu dia ada sediakan tempat khusus untuk salat di rumah. Satu ketika dia ajak Nabi pergi ke rumah dia. Hadis Itban bin Malik, ba alif nun. Selalu Nabi pun pergilah. Nabi pergi, lalu Nabi tanya, aina tuhibbu an usalliya. Nabi tanya, mu suka aku solat di mana? Di rumah kamu tempat mana yang kamu suka untuk aku jadikan tempat untuk solat? Itu cerita dia. Itban bin Malik ni seorang lelaki yang mahjubal basar, mata dia tak apa-apa nampak. Mungkin dia rabun ke, mungkin dia ada masalah selaput mata ke apa. Jadi dia menyebut dia selalu takhalluf, tak dapat ikut jemaah dengan Nabi di masjid. Dan ada satu ketika dia minta keizinan untuk buat tempat solat yang khusus di rumah. Tak tahulah ada sambungan lagi kat hadis ni. Ada satu hari Nabi pun pergilah dengan beberapa orang sahabat pergi ke rumah Itban bin Malik. Jadi Nabi tanya, aina tuhibbu an usalliya? Di mana tempat yang kamu suka untuk aku salat? Bila tunjuk, Nabi pun salat di situ. Nabi salat dan sahabat lain pun salat. Salat ni salat sunat. Lalu atas hadis ni ulama mengatakan salat sunat memang hukumnya harus boleh untuk berjemaah. Tapi bukan lazim, bukan sama-sama. Boleh. Atas hadis ni jugalah. Contohnya kalau kita buat sembahyang hajat tak ada masalah untuk kita berjemaah, tapi bukan menjadi kelaziman dan tidak perlu siapa nak buat solat hajat perdana, tak perlu. Tapi kalau nak buat berjemaah boleh dalam skala yang kecil atau buat sekali-sekala. Sebab dari segi sunnahnya bukan lazim solat begitu dilakukan berjemaah. Tapi pernah Nabi buat. Nabi pernah buat tapi bukan lazim, bukan sentiasa.
Itu boleh rujuk nanti dalam kisah Itbah bin Malik. Tak ada matan yang lengkap. Wahwa a'ma, dia ni menjadi imam bagi kaumnya. Ini jadi maknanya bolehlah untuk soalan Puan Rohana tadi, bagi seorang wanita tu dah ada perbincangan ulama. Tapi kita melihat begitulah. Kalau dia ada peluang untuk ke masjid, mungkin ada setengah masjid dia sediakan untuk tempat yang khusus untuk wanita. Ada rumah si wanita yang iktikaf di masjid tu tak jauh daripada rumahnya, maka itu satu kemudahan bagi dia lah. Cerita Itbah bin Malik ni sebab rumah dia agak jauh daripada masjid, mata dia tak apa nampak. Lepas tu antara masjid dengan rumah dia ni ada wadi. Wadi ni satu laluan air yang bila hujan sedikit, air tu akan yasilu mengalir, menyebabkan dia tak boleh nak sampai ke masjid. Dia dalam keadaan mata dia tak nampak. Akhirnya dia minta, dia kata, aku suka ya Rasulullah annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan. Aku suka sangat ya Rasulullah kalau kau datanglah sekali ke rumah aku solat, nak ambil berkat dengan Nabi. Nabi kan seorang yang sangat berkat. Lalu Nabi kata, Nabi janji, Nabi kata sa'af'al, tak apa, aku akan pergilah, aku akan buat. Esoknya Nabi pun pergi bersama dengan Abu Bakar, dengan apa dia lagi. Setelah keadaan sudah siang, ishtad dan nahar, mana waktu siang tu dah tinggi. Lalu Nabi pun minta izin untuk masuk. Kaedahnya begitulah, bila kita jadi tetamu, kita pergi rumah orang, kita kena minta izin, walaupun tetamu tuan rumah tu dah tahu kedatangan kita. Falam yajlis, Nabi tidak duduk. Nabi tak duduk sehingga tuan rumah tu kata duduk di situ. Akhirnya Nabi tanya, aina tuhibbu, ni hadisnya. Nabi kata, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Kamu suka aku solat di mana? Wahai Itbah bin Malik, mu nak aku solat mana? Bucut tu ke, bucun ni ke, alik tu alik ni ke? Lalu Itbah bin Malik fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fihi. Lalu dia pun beri isyarat kepada tempat yang dia rasa suka untuk Nabi solat di situ. Sebab apa? Sebab nanti dia akan gunakan tempat untuk dia solat. Dia nak solat di tempat yang Nabi solat di situ. Nak ambil berkat tempat Nabi, berdiri situ. Lalu Nabi pun berdiri solat, fakabbara, bertakbir. Hadis ni ada yang Sahih Bukhari, ya. Ada yang Sahih Bukhari cerita ni. Dan wasafafna, dia kata kami pun buat saf di belakang Nabi. Nabi pun salat raka'atan ini, 2 rakaat. Tak diberitahu salat apa, mungkin salat sunat mutlak. Summa sallama, kemudian beri salam dan kami pun salam. Itu ceritanya. Jadi wallah alam, saya rasa cukuplah. Kita pun dah lebih dah 8:20 dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok ayat Ahad. Untuk perbincangan seterusnya, surah yang lain pula ada. Surah Al-Muzammil dah selesai. Esok surah Al-Muddathir dengan perbincangan ayat-ayat yang lain. Terima kasih kepada semua. Semoga Allah Ta'ala menambahkan rezeki, ilmu dan kefahaman kepada kita untuk kita terus lalui kehidupan di dunia dengan selamatlah. Kita boleh beramal dan kita boleh belajar dan hidup kita sentiasa di bawah rahmat Allah dan peliharaannya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Ustaz.